Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hidayah binti Samian. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan sebuah tajuk yang kami kaji, iaitu masih relevankah pelajar dimasukkan ke sekolah berasrama penuh? Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu diri saya sendiri, Hidayah binti Samian, kedua Nur Fitriah binti Zulkifli, dan yang ketiga adalah Muhammad Ridwan bin Abdul Rahman. Slide yang seterusnya adalah isi kandungan. Terdapat 3 bab, iaitu bab 1 pengenalan, bab 2 sorotan kajian, dan bab yang ketiga adalah metodologi. Menurut Kamarul 1989, sejak 44 tahun yang lalu telah berlaku beberapa perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan kita yang bermetamat untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, maju, bersatu padu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Bagaimana pula dengan Richard Olaf Wither pada tahun 1890? Ini adalah salah sebuah sekolah berasrama penuh yang telah ditubuhkan di Malaysia untuk kanak-kanak yang berketurunan diraja. Pihak kerajaan telah meneruskan sistem sekolah berasrama penuh ini sebagai pusat kecemerlangan ilmu yang khusus pada pelajar-pelajar Bumiputera. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 1994, seiring dengan falsafah pendidikan negara, maka falsafah sekolah berasrama penuh juga disuratkan dengan ungkapan berikut. Pendidik di sekolah berasrama penuh adalah suatu usaha bagi menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan pelajar-pelajar yang berpotensi ke arah kecemerlangan sebagai insan dan warga negara yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan negara. Latar belakang penyataan masalah terdiri daripada 3 perkara, iaitu kes buli, LGBT dan kecurian. Kes buli dalam kalangan pelajar sekolah asrama penuh bukanlah satu isu baru. Namun begitu, kes buli hari ini juga berlaku di sekolah berasrama penuh yang melibatkan kalangan pelajar yang mempunyai keputusan yang cemerlang di dalam pelajarannya. Seterusnya adalah LGBT. LGBT ni adalah singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Jadi pada tahun 1990 ini adalah istilah bagi fasa komunitas gay atau komunitas yang memiliki orientasi seks terhadap sesuatu jenis, khususnya lelaki. Jika di kelas, di rumah, mereka seperti biasa. Dan kes kecurian pula bukan sahaja berlaku di sekolah biasa, malah berlaku juga di sekolah berasrama penuh. Objektif kajian ini untuk mengetahui sama ada masih relevankah pelajar dimasukkan ke sekolah berasrama penuh dalam mempengaruhi pembentukan disiplin pelajar sekolah. Yang pertama adalah mengenal pasti prestasi yang menyebabkan ibu bapa menggalakkan anak mereka masuk ke sana. Kedua, mengenal pasti tahap penguatkuasa disiplin di sekolah berasrama penuh sama ada mengikut standard yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya banyak kes disiplin di sekolah berasrama penuh. Okey, persoalan kajian dibuat untuk mencapai objektif berkaitan dengan kajian dilakukan. Antara persoalan kajian yang timbul adalah: pertama, adakah ibu bapa merasakan sekolah berasrama penuh kurang mempunyai masalah disiplin lalu menggalakkan anak mereka masuk ke sana? Kedua, adakah tahap penguatkuasa disiplin di sekolah berasrama penuh terlalu longgar sehingga banyak berlakunya kes buli? Yang ketiga adalah jenis salah laku atau kes disiplin yang biasanya berlaku. Keempat, apakah faktor sebenar yang menyebabkan berlakunya kes disiplin di sekolah berasrama penuh berlaku? Dan yang terakhir adalah, adakah guru atau ibu bapa terikat dengan puncanya murid melakukan kes disiplin?
Skop kajian. Kajian ini dibuat adalah bertujuan untuk mengenal pasti persepsi yang menyebabkan ibu bapa menggalakkan anak mereka masuk ke SBP berdasarkan kajian literatur yang terdahulu. Fokus pendidikan adalah dengan mencari kajian terdahulu lalu mengenal pasti punca utama ibu bapa menggalakkan anak mereka masuk ke SBPP dan bukan di sekolah harian. Kajian ini juga cuba mengenal pasti tahap penguatkuasaan disiplin di sekolah berasrama penuh sama ada mengikut standard yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah kajian ini juga akan mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya banyak kes disiplin di sekolah berasrama penuh. Ini adalah yang terakhir iaitu limitasi kajian. Aspek-aspek yang menjadi persoalan dalam kajian ini adalah dirujuk dengan menggunakan sumber-sumber seperti media massa, akhbar dan juga kajian yang terdahulu. Pengkajian juga cuba untuk berhubung dengan SBP yang berdekatan dengan daerah Batu Pahat namun tidak mendapat maklum balas yang baik. Antara sebabnya adalah disebabkan penutupan sekolah kepada orang luar disebabkan pandemik COVID-19 yang menjadi limitasi kajian ini bagi mendapatkan maklumat dan maklum balas bagi kajian ini. Okey, itu sahaja daripada saya, Hidayah binti Samian. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Fitria untuk terangkan lebih lanjut lagi tentang kajian kami ini. Terima kasih. Baiklah, untuk sorotan kajian. Sorotan kajian di dalam kumpulan kami telah mengeluarkan 2 tema, iaitu tema 1, mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya banyak kes disiplin di sekolah berasrama penuh. Dan untuk tema 2 ialah mengenal pasti faktor perbezaan sekolah berasrama penuh dan sekolah harian biasa yang menyebabkan ibu bapa menggalakkan anak mereka untuk masuk ke sana. Untuk tema 1, faktor yang dapat kami keluarkan ialah faktor keluarga, faktor pendidik dan faktor diri sendiri. Untuk tema 2 ialah faktor perbezaan untuk sekolah berasrama penuh dan sekolah harian biasa. Yang dapat dibezakan di sini ialah faktor infrastruktur dan faktor cara pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian ini kami dapat mengetahui lebih terperinci mengenai kaedah dan teknik yang perlu digunakan serta dapat menerangkan cara masalah yang telah dikaji. Oleh itu, tujuan metodologi kajian ini adalah untuk membuat huraian mengenai proses kajian dengan lebih terperinci lagi. Untuk reka bentuk kajian, kesemua kaedah ini dipilih supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya kesalahan semasa mendapatkan data. Jadi, reka bentuk kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya banyak kes disiplin di sekolah berasrama penuh, mengenal pasti faktor perbezaan antara sekolah berasrama penuh dan sekolah harian biasa, dan yang terakhir mengenal pasti persepsi terhadap tahap penguasaan disiplin sekolah. Baiklah, untuk kaedah kuantitatif ialah kaedah ini daripada instrumen-instrumen yang telah dijalankan dengan menyediakan soal selidik berbentuk terbuka atau tertutup. Jadi, berdasarkan kaedah ini, kami telah menyediakan item-item tersebut untuk menggunakan set ujian soal selidik yang telah diedarkan kepada setiap responden yang terlibat. Okey, dalam set soal selidik ini mengandungi latar belakang pelajar, faktor yang menyebabkan kes buli meningkat dalam kalangan pelajar, dan yang terakhir, pandangan responden terhadap perbezaan antara sekolah berasrama penuh dan sekolah harian biasa. Okey, seterusnya ialah sampel kajian. Apa yang kita faham, persempelan bermaksud pemilihan suatu kumpulan yang akan diselidik. Jadi dalam kajian ini kami telah memilih guru,
pelajar dan ibu bapa. Bagi kajian ini terdiri daripada guru dan pelajar daripada sekolah yang berbeza, iaitu sekolah bersama penuh dan sekolah harian biasa. Seterusnya, tujuan persampalan ini adalah untuk memperolehi maklumat tentang sesuatu populasi. Jadi, sampel kajian ini adalah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan berlakunya kes disiplin di sekolah dalam kalangan pelajar. Itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita pergi ke subtajuk pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer. Ia adalah suatu data yang dikumpulkan sendiri oleh penyelidik menerusi soalan ujian pelajar, set soal selidik pelajar dan borang temu bual guru. Ini bermaksud, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli yang dikumpul untuk menjawab persoalan kajian. Data primer juga merujuk kepada sumber data yang tidak tersedia di dalam fail ataupun laporan. Bagi data sekunder pula, pengkaji lebih mengutamakan penyelidikan perpustakaan dan data tersebut telah dikumpul daripada kajian-kajian berkaitan yang dilakukan sebelum ini oleh penyelidik lain sama ada dalam bentuk artikel, tesis dan sebagainya. Sebagai contohnya, data-data yang lepas atau terdahulu dikumpul untuk tujuan kajian. Data-data tersebut masih lagi sesuai dan relevan untuk digunakan bagi menjawab persoalan kajian. Namun begitu, disebabkan kekangan untuk menjalankan kaedah data primer, disebabkan oleh penularan COVID-19, kami lebih memilih untuk menggunakan kaedah data sekunder sebagai instrumen kajian ini. Berikut adalah set borang soal selidik bagi kajian kami. Yang pertama atau bahagian A adalah latar belakang ataupun demografi. Antara perkara yang terdapat dalam bahagian ini adalah seperti jantina, umur, bangsa, pekerjaan ibu bapa dan yang terakhir adalah pilihan kemasukan ke sekolah, sama ada sekolah berasrama penuh ataupun sekolah harian. Seterusnya, bagi bahagian B pula adalah faktor yang menyebabkan buli meningkat di kalangan para pelajar. Terdapat 5 soalan yang diberikan dan mempunyai 4 pilihan jawapan. Soalan ini adalah soalan yang berasaskan skala Likert di mana ia mempunyai skala dari sangat tidak setuju ke sangat setuju. Bahagian C pula adalah mengenai pandangan responden terhadap perbezaan antara SBP dan sekolah harian biasa mengenai kes buli. Di sini terdapat 5 soalan juga sama seperti bahagian B. Dan juga soalan ini berasaskan kepada skala Likert dan juga mempunyai skala dari sangat tidak setuju ke sangat setuju. Instrumen kajian. 3 instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik, para pelajar, guru dan ibu bapa. Bagi borang soal selidik pula, di bahagian A, ia adalah mengenai maklumat demografi atau butiran peribadi responden. Soalan bahagian ini mengandungi 5 soalan berbentuk subjektif iaitu jantina, umur, bangsa, pekerjaan ibu bapa dan pilihan kemasukan. Bahagian B pula, ia adalah mengenai persepsi responden terhadap faktor yang menyebabkan kes buli meningkat di kalangan para pelajar. Item-item dalam bahagian ini adalah berkisarkan tentang pengalaman, faktor yang mendorong kes buli, tindakan terhadap kes pembulian, perbezaan kekerapan kes terjadi di antara SPP dan harian, serta kekerapan kes ini sering berlaku. Di bahagian C pula, item dalam bahagian ini adalah berkenaan pandangan responden terhadap perbezaan antara SBP dan sekolah harian biasa mengenai insiden buli. Di antara itemnya adalah seperti pandangan faktor keluarga, faktor persekitaran, faktor diri murid, punca salah laku yang menyebabkan tercetusnya buli dan faktor sekolah. Skala Likert di bahagian ini juga menggunakan skala yang sama seperti di bahagian B. Kaedah analisis kajian. Data-data yang pengkaji perolehi telah dianalisis berdasarkan kepada seberapa banyak jumlah responden pada sampel kajian. Bagi penganalisis data, pengkaji menggunakan perisian SPSS dan pengkaji hanya memfokuskan kepada mean score sahaja
bagi menentukan faktor kes buli meningkat dan pandangan responden terhadap perbezaan antara SPP dan sekolah harian biasa mengenai kes buli. Kaedah atau cara yang pengkaji gunakan bagi mendapatkan respon adalah melalui platform Google Form. Set soal selidik terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu bahagian A untuk demografi, bahagian B dan juga C untuk soalan. Thank you, next, thank you, next.